Kegarisan. Tolong cek tengok on ke tak on. Lepas ke tak lepas. Ada? Baju merah tau ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita membicarakan isu-isu semasa dalam program Bual Bicara bersama Lokman Adam. Saudara, malam ni tajuk kita ialah berhubung kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Tengku Zafrul yang mengatakan bahawa kerajaan tidak ada kuasa untuk memaksa bank memberikan moratorium. Semalam dalam satu utusan oleh Bapa Perutusan Negara iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau memberitahu bahawa moratorium akan diberikan secara automatik kepada semua yang dari golongan the B40 dari golongan the B40, walaupun ada dikatakan untuk mereka yang hilang pekerjaan dan sebagainya, tetapi saya rasa ramai yang beranggapan bahawa semua B40 akan menikmati moratorium secara automatik. Sebenarnya tidak ada moratorium secara automatik, tuan-tuan. Yang sebenarnya semua yang kehilangan pekerjaan di kalangan the B40 boleh memohon. Hanya B40 boleh memohon untuk mendapatkan moratorium daripada pihak bank. Saya nak tanya dengan Tengku Zafrul. Dia mengatakan seolah-olah macam kerajaan ini tidak ada kuasa. Yang sebelum ini kita berikan moratorium pada PKP pertama tu, agak-agak kerajaan buruk mana yang berkuasa ketika itu. Kenapa pada ketika itu kita boleh minta pihak bank untuk memberikan moratorium selama 6 bulan? 6 bulan kita boleh minta pihak bank bagi moratorium secara automatik kepada semua. Semuanya ditawarkan secara automatik dan kita cuma jawab setuju terima kan tak setuju terima saja. Tetapi kenapa kali ini nak minta 3 bulan pun dah lah tak boleh diberikan secara automatik kepada semua, tak boleh diberikan secara automatik kepada semua the B40, tapi hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan saja. Saya nak beritahu yang susah hari ini bukan hanya mereka yang hilang pekerjaan. Yang susah hari ini termasuklah mereka yang berniaga sendiri yang tidak ada pekerjaan tapi dia ada perusahaan sendiri. Goreng pisang, jual burger, ataupun buka kedai makan kecil, gerai dan sebagainya. Semua orang susah. Bukan hanya the B40, sekarang dia dah masuk the top 20 dan the M40 pun hari ini merana akibat ada kerajaan yang tak berapa cerdik di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi saya nak beritahu dengan Zafrul, kalau kamu duduk di situ, kamu tak ada tak boleh nak suruh bank negara negotiate dengan pihak bank, maka lebih baiklah sebelum kamu terus memalukan diri kamu, lebih baiklah kamu meletakkan jawatan secara terhormat, kerana you are really incapable to be the finance minister. Memang tak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan, tidak langsung ada kemampuan untuk berdiplomasi dengan pihak bank. Benda ni boleh arahkan bank negara. Bank negara di bawah jajahan dan takluk kamu. Kamu boleh nasihatkan bank negara untuk negotiate on behalf of the government. Untuk negotiate bagi pihak rakyat yang hari ini sengsara, yang hari ini berada dalam keadaan yang cukup tertekan. Kamu dah lockdown, walaupun lockdown ni separuh masa, tetapi semua orang sengsara.
Dengan kuasa yang ada pada kamu, yang meluluskan lesen-lesen bank, dengan kuasa yang ada pada kamu, banyak benda yang bank nak buat, dia kena refer dengan Kementerian Kewangan. Kalau kamu tak tahu guna kuasa kamu untuk memperjuangkan nasib rakyat yang hari ini sengsara, lebih baik letak jawatan. Lebih baik letak jawatan. Apa guna ada kuasa besar, kamu pegang kantung negara, perbendaraan negara, nak minta bank buat sedikit favor, bagi moratorium kepada mereka-mereka yang berhutang dengan dia, itu pun kamu tak boleh buat. Busuk-busuk pun kena ingat, kamu menjaga perbendaraan negara. Bank yang tidak mahu membantu kerajaan, membantu rakyat ketika ini, kamu boleh arahkan kementerian-kementerian untuk tidak menyimpan duit di bank-bank tersebut. Itu pun kamu tak boleh buat. Macam mana? Ataupun sememangnya kamu ini, disebabkan kamu datang daripada latar belakang perbankan, kamu ada hubungan baik, hari ini kamu bertindak, berfikir, membuat keputusan berdasarkan kepentingan rakan-rakan kamu di sektor perbankan dan tidak meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Ini je jawapan dia. Kita minta saudara Zafrul kita ni untuk memperjelaskan kepada rakyat Malaysia apa yang susah sangat. PKP pertama kita boleh dapat 6 bulan, kamu buat total lockdown setengah masa ni, kamu tak boleh bagi, tak boleh bagi 3 bulan secara automatik kepada semua sektor. Bagi pada semua sektor, bagi pada semua individu. Tak kira B40 ke, M40 ke, top 20 ke. Dan terpulang kepada mereka kalau mereka punya perniagaan tidak terjejas atau buat duit lebih daripada musim pandemik ni, maka biarkan mereka bayar hutang mereka macam biasa. Tetapi bagi pilihan, tawarkan dulu seperti mana dalam PKP yang pertama. Ketika itu kamu juga jadi Menteri Kewangan. Kalau kamu boleh buat, dan ketika itu tahun tersebut 2020 2020 pihak bank buat duit, kita tengok gaji-gaji CEO bank-bank pun bonus-bonus mereka pun naik, kenapa sekarang tidak boleh? Ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Kenapa sekarang tidak boleh? Jadi kalau sesiapa yang ada sebarang persoalan yang nak dibangkitkan pada malam ini, bolehlah salurkan maklumat tersebut ataupun soalan tersebut di nombor 017-3445-120. Boleh rujuk dengan saudara Wan Kuris. Silakan saudara Wan Kuris. Okey Tok, berkenaan dengan Tengku Zafrul tadi kata tidak ada kuasa untuk mengarahkan bank untuk buat itu buat ini oleh kerajaan. Ya. Ada tak bank-bank yang di Malaysia ni yang ada share dengan kerajaan tu? Banyak ada bank. Kenapa tak gunakan tiket tu? Banyak bank ada, bank rakyat boleh. Bank pertanian pun boleh. Bukan kerajaan. Itu ada kaitan dengan kerajaan. Jadi kenapa tak ada banyak bank-bank yang boleh dianggap sebagai JLC juga. Ya. Jadi boleh tak Zafrul senaraikan nama bank yang boleh? Itulah dia masalahnya. Kita tak mau dengar lah alasan bodoh yang mengatakan bahawa bank tak ada kuasa, bahawa Kementerian Kewangan tak ada kuasa, kerajaan tak ada kuasa. We are not stupid. Engkau ada akta darurat sekarang ni. Kena ingat tau, di bawah ordinan darurat, perjanjian pun boleh ni revoke. Ya. Betul. Mana-mana bangunan, contoh bangunan bank, dia boleh arahkan bank, bangunan ni kita nak pakai sebagai pusat vaksinasi. Kau ada kuasa, kau guna kuasa untuk kebaikan rakyat, bukan untuk penjarakan orang, lock up orang. Kau pakai kuasa ni. Tapi untuk contohnya minta moratorium, kau tak boleh pakai kuasa ni. Mana ni kau kerajaan yang bodoh?
Tempat yang patut guna kuasa untuk menjaga kepentingan rakyat, kamu tak guna kuasa. Untuk jaga temolok kamu gunakan kuasa. Untuk bagi projek direct nego, kamu gunakan ordinan darurat. Benda-benda yang tidak ada kaitan, yang tidak diluluskan dalam belanjawan, kamu boleh bagi secara direct nego. Lepas tu buat kenyataan kata, kami hanya berbelanja perkara-perkara yang sudah diluluskan dalam belanjawan 2021. Ingat kita ni bodoh ke? Kalau kamu hanya berbelanja benda yang telah diluluskan dalam belanjawan 2021, kau tak adalah gila nak pergi buat darurat. Yalah. Betul tak? Betul. Dia ingat kita tak boleh fikir apa benda dia buat. Dia dah buat macam-macam. Untuk jaga kepentingan kroni dia, untuk pastikan bersatu ada modal yang cukup untuk berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Tetapi sedikitlah, buat sedikit saja. Buat sedikit saja untuk rakyat ni pun. Dah lah kau bagi kat orang bujang RM100. Apa berjadahnya kau ingat orang bujang tak belanja ke? Kau ingat orang bujang, orang muda ni semua tak perlu bagi mak bapak dia duit ke? Kau ingat dia orang tak perlu bagi isteri dia orang ni keluarga dia orang duit tiap-tiap bulan ke? Kan? Mungkin orang bujang belum kahwin. Betul tak? Tetapi mereka still kena makan. Kalau yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kau tak benarkan dia orang keluar makan, apa kerja dia orang nak buat? Apa kerja dia boleh buat? Dahlah kuasa menentukan siapa boleh cari rezeki ni, kamu yang menentukan. Dan kalau kamu menentukan tu, kamu lakukan secara adil, tak apa. Kita tak ada masalah. Ini masalahnya kilang Carlsberg di Shah Alam. Boleh pula Azmin luluskan. Essential. Menteri Pertahanan, kata tak boleh. Kan? Tapi menteri yang lebih besar daripada Menteri Pertahanan, Timbalan Perdana Menteri, yang merupakan Perdana Menteri sebenar negara ni, tokoh semburit negara, dia pula boleh kata boleh pula. Macam mana mabuk setiap malam tu dah dikira sebagai essential services? So kalau nak kira, okey, katalah Azmin mengambil kira soal orang stres nak kena minum. Mana dia tahu tu? Tak, mungkin dia lebih faham, kan? Kita tak faham, Okey, katalah orang stres nak kena minum. Habis kenapa kau tak buka orang nak main golf? Yalah. Kenapa kau tak buka orang nak main badminton? Seorang hujung sana, seorang hujung sini, tak boleh main. Itu pun boleh hilang stres juga. So kalau nak buat, kena adil. Kau nak benarkan orang minum arak, okey, kena adil. Kau benarkan orang yang tak minum arak, macam kita tak minum arak, kita nak release tension, release stress. Takkan kita nak pergi minum air ketum? Betul tak? Betul. Bagilah kita pukul bola badminton ke, bola golf ke. Nak main bola dah tak boleh dah bro, badan dah terlebih berat. Betul tak? Ada orang nak hilang stres minum air batu tu. Ais batu. Ais. Oh, itu ais lain. Itu ais lain. Air Itu batu. minum ais yang memeningkan kepala. Bukan hilang stres. Itu bukan boleh menghilangkan stres saja. Boleh menambahkan stres pun ada juga. Sama juga dengan kilang Carlsberg ni. Bukan semua stres boleh dihilangkan dengan meminum arak. Dia boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan. Kau main golf contohnya, main badminton, tak kacau kan? Tapi kalau kau mabuk, kau drive, kau akan menyebabkan kecelakaan jalan raya. Put aside lah, betul lah Islam mengharamkan. Tapi agama lain tak mengharamkan ke? Mungkin dia nak kejar cukai arak tu. Tak kira lah nak kejar apa pun, kau dah benarkan perjudian. Tak tahulah ni, Genting buka. Tak tahu itu buka Itu hari buka, PKP buka. Tapi pelancongan lah. Sekarang ni tak tahu lah. Baru ni ada orang komplain pasal bas pergi ke Genting. Betul lah. Sekarang ni, kenapa terlalu berkuasa sangat Azmin Ali ni?
Itu dia persoalan kita. Bukankah setiap kementerian itu lebih faham tentang badan-badan aktiviti perniagaan, aktiviti ekonomi yang berada di bawah kementerian masing-masing? Kenapa semua centralized? Azmin dia ada kuasa meluluskan. Kenapa? Adakah mereka buat duit dengan kaedah meluluskan industri-industri tertentu? Boleh dapat sumbangan dana untuk parti ke? Dia perlu jawab benda ni. Kita nak tahu. Kita tak tuduh. Kita nak tahu apa sebab. Berapa? 95,140. 95,142 syarikat yang telah pun mendapat kelulusan untuk beroperasi. Adakah semuanya essential services? Sedangkan ada setengah-setengah orang, contohnya kawan-kawan kita, orang muda yang dah hilang kerja dan sebagainya. Mereka digalakkan oleh kerajaan sebelum ni untuk menceburi bidang online business. Tapi bisnes mereka ni walaupun online tak terlibat dengan tak terlibat dengan face to face contact dan sebagainya. Tetapi nak mendapatkan stok, ada stok-stok yang bukan dalam kategori essential services. So bila orang buat order, mereka pun tak boleh deliver. Betul tak? Betul. So macam mana? Apa nasib dia orang ni? Itu sebab benda ni kena fikir. Dan orang yang boleh fikir, orang yang lebih boleh membuat justifikasi sama ada sesuatu jenis perniagaan itu boleh beroperasi atau tidak. Bukankah lebih baik setiap kementerian itu sendiri yang menentukan seperti mana yang diputuskan sebelumnya? Kenapa tiba-tiba dia orang patah balik? Mana mampu dalam masa 1 hari, besok dah nak lockdown, hari semalam baru buat keputusan, patah balik beri pada Azmi. Cuba kau bayangkan, boleh ke kementerian BT ni buat keputusan? Dia boleh lulus sampai 95,000 syarikat ni pun aku pelik. Berapa ratus orang kaki tangan yang proses benda ni? Dan adakah 100 lebih ataupun berapa ratus kaki tangan yang proses benda ni, mereka semua aware bisnes apa yang betul-betul essential, yang mana tak betul, tak perlu ada, kan? Kena ingat benda tu. Tapi semalam ada tular satu kelulusan yang tarikh ni pada bulan Mei gitu. So maknanya dia dah buat dulu kelulusan sebelum penerima jalan. sebelum ni memang di bawah MITI. So itu kelulusan yang sebelum ni. Apa yang itu kita tak payah jadikan isu. Memang sebelum ni bawah MITI. Memang sebelum ni bawah MITI. So mungkin keputusan tu diberikan, kelulusan tu sebelum hari semalamnya keputusan tu. Sebab sepatutnya memang sampai 31 bulan Mei. Lepas tu surat daripada MITI semua tak boleh pakai. Okey, soalan lain. Okey. Sikit lagi moratorium tu. Bila M40 pun tak dapat tu. M40 totally tak dapat lah. Tapi diorang tetap kena bayar tu. Tak, maksudnya sama je lah. Kalau yang di M40 yang hilang pekerjaan ni macam mana tu? Bagi saya, tindakan kerajaan mengarahkan semua orang kecuali the essential services beroperasi. Bila kita dipaksa untuk membayar, saya beli kereta, saya beli rumah, saya beli ataupun pinjaman peribadi, dalam keadaan kita tak benarkan mereka ni untuk bekerja. Lockdown dah tentu 2 minggu minimum. Mereka boleh sambung lockdown pertama ni lebih lama, baru pergi kepada lockdown fasa kedua, baru pergi lockdown fasa ketiga yang lebih menyerupai PKP biasa. So berapa lama tu? Itu confirm akan lebih daripada 3 bulan. Maknanya darurat akan sambung.
Sebab dia Kau boleh sambung. Kau boleh sambung. Tak ada siapa yang akan halang. Sebab kita hanya mampu berdoa. Semoga Allah Ta'ala gerakkan hati Yang di-Pertuan Agong dengan Raja-Raja Melayu. Hentikan kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Tapi kalau mereka berdegil juga nak sambung, kita tak boleh buat apa. Tapi at least orang minta supaya moratorium tu diberikan secara automatik. Takkanlah benda kecil macam ni kau sebagai kerajaan yang very powerful. You are being backed by the Yang di-Pertuan Agong. Oleh kuasa darurat Kau tak boleh buat benda kecil macam ni untuk rakyat. Rakyat dah pejam mata dah. Kau nak buang demokrasi, kau nak tutup parlimen, rakyat pejam mata. Kan? Tapi at least ringankan beban rakyat. Bagi moratorium secara automatik 6 bulan bagi straight. Sebab lepas 3 bulan tu belum tentu boleh recover. Engkau dah dapat kau punya penyambungan darurat nanti. Betul tak? Ya. Rakyat dapat apa? Bantuan dah lah ciput. GKP tambah 500. Boleh buat apa? Dalam keadaan orang dipaksa untuk duduk di rumah, kau tambah GKP 500. Kau ingat orang boleh duduk berbulan-bulan tak makan agaknya? Ya, orang kat luar sana tu bukan setakat modal perniagaan dah tak ada tau. Duit yang diorang pinjam nak mula berniaga, barang, benda dah jadi stok perniagaan. Kalau stok tu tak musnah tak apa. Kalau stok tu yang ada tempoh luput, macam mana? Ya, berniaga pasar malam jangan cakap lah. Habis dah licin. Sekarang main korek je apa benda yang diorang ada. Kalau ada dapur sate pun dijual. Kan? Dah tak boleh berniaga. Berapa banyak restoran hari ni offer. Kadang-kadang kita hal lain, dia orang masuk nak jual kursi, nak jual icebox, nak jual dapur. Pasal apa? Mereka terpaksa tutup kedai mereka. Orang yang minta tolong sekarang ni macam-macam je ni orang. Tapi tak semua kita mampu tolong. Minta maaf lah kalau ada yang kita tak boleh nak bantu. Ya. Kan? Betul. Kita sendiri pun Allah Ta'ala je yang tahu. Kan? Tapi kita gagah jugalah. Kita carilah macam-macam cara nak survive kan. At least boleh juga kita bergerak, tolong sana sikit, sini sikit. Kalau tak ada apa-apa langsung, kalau kita ni tak kreatif, macam mana nak fikir? Macam mana? Rakyat kadang-kadang dia tahu buat tu je yang dia tahu. Ya, betul lah. Kan? Bukan semua orang reti macam mana nak diversify. Kan? Betul. Kalau dia tahu pertukangan tangan, itu je lah dia buat. Dia tahu tukang. Habis musim PKP, musim lockdown, tak boleh tukang. Apa dia nak buat? Kau nak suruh dia bungkus nasi lemak, dia tak reti. Kau suruh dia ukir macam mana? Kau suruh dia pasang tiles macam mana? Semua dia boleh buat. Tapi sumber rezeki ni ditutup oleh Azmin Ali sepanjang tempoh PKP. Kena cari sumber rezeki yang dibuka oleh Azmin Ali. Dia pula main peranan macam Allah Ta'ala pula. Menentukan siapa boleh cari rezeki, siapa tak boleh cari rezeki. Itu kita nak tanya. Macam mana boleh sampai 95,000 syarikat dia boleh proses dengan begitu cepat? Kalau satu syarikat contoh, Ataupun adakah mereka ni semua mendapat kelulusan secara percuma, tak perlu bayar apa-apa? Perlu ditegaskan. Perlu diisytihar. Kalau ada siapa yang terpaksa bayar supaya syarikat dia tu tersenarai dalam MITI sebagai perniagaan yang essential, tolong maklum pada saya. 0116221523. Maklum pada saya supaya kita boleh bawa perkara ni ke atas. Sebab amat tak logik. Macam mana kilang arak boleh jadi essential services? Adakah semua kilang arak dapat? Atau hanya Carlsberg yang terletak di bumi di mana Azmin pernah menjadi menteri besar saja? Ya. Ini satu persoalan. Betul. Balas budi. Apa yang menyebabkan dia buat keputusan begitu? Adakah Carlsberg ni membantu dia ketika
semasa pilihan raya ataupun sebelum pilihan raya? Yang ini semua perlu dijawab oleh Azmin Ali. Kita nak tahu. Takkan Carlsberg saja yang essential services? Guinness Stout macam mana? Mungkin Guinness Stout kena tampil ke hadapan. Heineken macam mana? Datuk tahu nama-nama. Kita kena tahulah sikit-sikit. Walaupun aku tak pernah sentuh, wallahi. Maksudnya dulu ada iklan-iklan kita tengok. Kita tengoklah dulu ada TV. Okay. Kita lalu tepi hari tu nampak. Besar. Kalau tak tahu pasal aku, kalau tengok Carlsberg tu aku teringat Khalid Samad je. Kan? Dia yang mempopularkan kilang Carlsberg tu. Dulu cakap nak tutup. Kan? Masa dia zaman bersama dengan PAS. Kan? Lepas tu kita tengok dia nak offer tanah lebih luas dekat Port Klang untuk Carlsberg beroperasi di sana. Itu besar dia menang dari Parlimen Shah Alam. Okey Tok, sebelum kita ke sesi aduan rakyat tu kita Lepas ni, itu mungkin juga tu. Tak lepas ni ada dengar cerita Azmin Ali akan bertanding di Shah Alam. dengan cerita. Okey Tok, berkenaan dengan Tengku Zafrul dengan jabatan dia, kementerian dia, MOF ini Ada orang tanya kita, Lokman tak lockdown ke? Untuk makluman sahabat-sahabat ni, ialah apa dipanggil? Program bual bicara, memberikan penerangan berhubung dengan info-info maklumat ini dibenarkan oleh pihak siapa yang dulu kan? Azmin Ali dulu kan? pihak kerajaan tu. MKN. Dibenarkan untuk berkongsi maklumat. Ya. Dalam Okey, silakan sebarang persoalan boleh kita ajukan di nombor 017 3445 3445 120. 120. Tu, ini ada netizen tu dia ingin kongsikan, dia kata izinkan saya berkongsi sedikit. Iswardi is back. Iswardi pun kita nak tegur pemerintah kita ni, janganlah sampai jentik-jentik kamera tu. Kau ajar namanya tu kan. Pada-padalah kan. Bukan semua orang setuju dengan apa yang berlaku hari ni, tapi kita bila nak tegur tu kita kena ada hormat sikit. Kan? Ke bawah duli yang di-Pertuan Agong kita. Betul tak? Ya. Bila kau buat macam tu, kita niat ni nak ubah hati dia supaya dia ambil kira tentang rakyat. Dan tidak lagi melindungi Muhyiddin. Tapi jangan sampai apa yang kita buat tu menyebabkan orang benci pada kita. Kan? Menyebabkan orang simpati pula lagi pada orang yang kau kutuk tu. Jadi kena betulkan cara tu, kaedah tu. Kita pun kadang-kadang marah juga, bukan tak marah. Kita manusia. Kan? Okey. Itu ada netizen ingin berkongsi pendapat tu sedikit pandangan mengenai Okey, silakan. apa dengan mengenai MOF tu Ya. Okey, dia kata apa yang saya perhatikan selama ini MOF hanya fokus mengutip hasil berdasarkan sumber tradisi turun-temurun. Dia tak ada idea baru. Sebab Zafrul itu kata nak tampung hutang legasi turun-temurun. Ini sebenarnya ini sebenarnya dia yang gunakan hasil turun-temurun itu. Lebih malang lagi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, MOF lebih seronok mengawal perbelanjaan termasuk cara dan tujuan secara detail, walaupun telah diturunkan kuasa kepada KSU sebagai pegawai pengawal. Pada hemat saya, MOF dengan segala jentera, tenaga dan sumber yang sepatutnya berperanan lebih luas dalam meneroji dan meneroka sumber hasil negara yang baru dan betul. Bukan tertumpu semata pada sumber kewangan yang sedia ada tu. Betul. YNDB adalah salah satu contoh yang baik tu. So peranan MOF harus dinilai semula agar lebih kreatif. Apa pandangan Datuk? Dia orang ni dulu bila Datuk Sri Najib mewujudkan 1MDB. Bukan setakat 1MDB je dia wujudkan. Kalau kita tengok daripada aset Khazanah pun, aset Petronas pun, daripada 37 bilion naik menjadi 100 lebih bilion. Kita tengok aset-aset
semua agensi-agensi ni berjaya dinaikkan dengan cukup tinggi nilai dia. Sehinggalah jatuh ke tangan Pakatan Harapan, habis. Aset-aset ni satu persatu dijual, masuk IHH yang merupakan penyedia khidmat kesihatan nombor 2 terbaik di dunia, kan? Yang dulu dikuasai oleh Khazanah, tetapi akhirnya dijual kepada Mitsui sahamnya. Banyaklah benda-benda lain. Itu sebab ramai orang hari ini sudah mula mengenang alangkah baiknya kalau kita ada Dato' Najib sekarang sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti dia tahu macam mana nak berperanan untuk menyelesaikan masalah ekonomi kita ketika krisis ni berlaku. Macam mana nak menghentikan pandemik ni. Setidak-tidaknya hubungan baik yang dimiliki oleh Dato' Seri Najib itu akan membolehkan kita, contohnya, mendapat vaksin lebih cepat daripada negara China, vaksin lebih cepat daripada negara-negara lain, kerana hubungan diplomatik dia yang sangat baik. Yang menyedihkannya, kita punya menteri luar ni, pergi ke China, kata China abang besar, tapi berbanding dengan negara-negara lain seluruh dunia, jumlah vaksin yang kita dah terima daripada China ni baru 7%. Orang lain semua dah terima hampir 40 lebih persen, 50 lebih persen, 30 lebih persen, kurang-kurang. Kita baru dapat 7%. Di mana silapnya? Di mana silapnya? Ini belum lagi kemampuan Dato' Seri Najib ketika, contohnya, bila mana European Union memutuskan untuk memboikot minyak sawit kita. Presiden Xi memberikan jaminan kerana hubungan baik Dato' Seri Najib dengan negeri China ni. Presiden Xi memberi jaminan apa saja hasil sawit yang dikeluarkan oleh Malaysia, yang tidak dibeli oleh European Union, China sanggup beli semua sekali. Itu sebab saya nak beritahu, betul lah orang nak nama baru menguasai pemerintahan negara. Betul, saya tak nafikan, memang permintaan tuan-tuan tu semua relevan. Tetapi kalau setakat menukar kerajaan, kalau jadi macam daripada kerajaan Pakatan Harapan tukar jadi kerajaan Perikatan Nasional, lebih bodoh, lebih dahsyat kebebalan dia, dan lebih jahanam ekonomi negara. Untuk apa? Kita boleh ada beberapa orang pemimpin dalam UMNO yang dilihat kelihatan bersih, tetapi adakah mereka mempunyai pengalaman untuk berhadapan dengan krisis wabak COVID-19 ni, ataupun berhadapan dengan krisis ekonomi yang hari ini salah satu puncanya ialah di atas kebekalan kerajaan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional manage the country, dan dalam masa yang sama kesan daripada pandemik COVID-19 itu sendiri. So itu sebabnya dari segi kemampuan untuk mempelbagaikan hasil negara, aku masih yakin tak ada orang lain yang boleh buat selain daripada Najib Tun Razak. Kau boleh letak orang bersih macam Zafrul ni, kira bersih lah dulu. Last kali dapat kuasa, projek air dekat Langkawi tu pun nak dibagi pada syarikat yang ada kaitan dengan mak dia, dengan anak kepada Muhyiddin Yassin. Nasib baik tak dapat lah, tapi SMS tu bocor, WhatsApp tu bocor. Betul tak? Ada projek yang dapat, contohnya yang apa, pinjaman yang anak Raja Nuncin, sepupu dia, sama juga orang macam Syed Saddiq, nampak muda, bersih, tapi last sekali duit patut bagi pada Persatuan Sukan pun pergi 120,000 ke dalam akaun BSN dia.
Ya. Itu sebab kita kena betulkan balik lah. Kita kena betulkan balik. We need a very experienced and a good leader. Tak boleh letak cikai-cikai. Kalau setakat mampu untuk mentadbir satu jabatan ke satu negeri ke, belum cukup untuk mentadbir satu negara. Itu kena ingat. Belum cukup. Bagi peluang Dato' Najib balik. Lepas tu siapa nak ambil, silakan. Itu je. Masa ni kita tak nampak ada orang lain boleh. Itu sebab macam mana pun Muhyiddin mesti nak bagi mati Dato' Najib ni. Mesti nak gendam Dato' Zahid ni. Sebab orang-orang ni saja yang boleh memberikan saingan kepada mereka. Walaupun Hisham pun sekarang macam dah pasang badan nak jadi Presiden UMNO. Dengar-dengar cerita pun macam bersedia untuk meninggalkan Perikatan Nasional. Sebab dia dah nampak dia nak jadi Perdana Menteri ni. Kalau kau tanya aku, tak payah bazir masa lah. Kau belajar bangun pagi dulu. Kalau kau boleh bangun pagi, kau boleh pergi mesyuarat kabinet on time, barulah boleh berangan jadi Perdana Menteri. Okey. Okey tu, ada orang ni dia kata pasal surat MITI tu. Ada yang keliru tu Sepatutnya setiap surat MITI yang keluar untuk PKP tu dia mesti ada QR code tu. Betul. Tapi kali ni ada surat yang tak ada keluar QR code. Jadi Ismail Sabri kata yang tak ada QR code memang tak boleh pakai tu. Tapi MITI ada keluarkan, dia tulis itu PKP 3.0 saja tu. Tak ada QR code. Ya. Jadi ada sikit kekelapan kat situ tu. Jadi macam mana? Ini hal-hal kecil ni biarlah Ismail Sabri dengan Azmin Ali settle sama dia. Tak payahlah kita komen benda yang macam ni. 95,000 surat keluar. 95,000 surat keluar. Tu kita nak tanya macam mana boleh sampai 95,000 surat keluar. Sedangkan Zuraida pun cakap ni, kau tak ada QR code jangan keluarkan surat. Kau tak ada QR code tak pakai. Boleh pun sekarang ni kau tak ada QR code dia tarik ke tepi. Tapi jangan menyusahkan orang lah. Bila kau tak bagi QR code, kau letak situ PKP 3. Janganlah salahkan peniaga. Jangan salahkan orang-orang yang nak pergi kerja ni. Kau tahan buat jam jalan raya panjang-panjang. Kau menyusahkan orang. Betul. Betul tak? Okey. Okey tu. Ini berkenaan aduan rakyat tu Aduan rakyat Okey, berkenaan dengan bantuan DPR ni tu. Jadi ada ibu tunggal tu dia beritahu saya dengan geng-geng dia lah yang mana dalam proses penceraian tu tidak ada surat pengesahan penceraian lagi dalam proses rayuan, dalam proses penceraian dia nak mohon DPR tu tak boleh tu. Jadi macam mana nak buat dengan golongan ni yang ditinggalkan suami tu, ada anak kecil apa semua tak ada kerja. Faham tak tuan? Dia nak bercerai dengan lelaki bini. Jadi lelaki dia dah tak duduk ni lah. Jadi dalam proses penceraian mahkamah. Kes-kes mahkamah pun banyak yang ditunda. Jadi memang banyak benda yang akan stop. Ibu tunggal ni nak mohon DPR, tu syarat dia mesti ada pengesahan penceraian tu. Macam mana tu? Nak tunggu berapa lama? Itulah sebabnya kerja idea work from home ni akhirnya memusnahkan banyak benda. Bukan hanya syarikat-syarikat swasta yang mana dia orang ni 40% boleh kerja. Kalau mereka punya strength kuat sikit pun untuk menyelesaikan banyak masalah, tetapi last sekali perkara itu menunggu kelulusan daripada pihak kementerian, perlu dibuat di peringkat kementerian yang hanya 20% beroperasi,
Macam mana settle kerja? Apatah lagi macam janda-janda yang baru bercerai ni. Ha. Kalau Dan penceraian proses. mereka pun tak boleh di-endorse, surat pun tak boleh keluar. Ya, macam mana nak buat? Kena tunggu lepas PKP. Anak kecil-kecil. Habis macam mana dia orang nak dapat bantuan daripada kerajaan? Ya. Itu sebab aku tak faham lah benda. Aku minta maaf lah ni, nak minta maaf cakap banyak-banyak lah kan. Siap lah. Aku tak tahu apa masalah kerajaan. Kalau setakat hari ni kita punya herba di SP Suleha ni, orang ambil, belum ada seorang pun kena COVID. Minta maaf cakap lah kan. Alhamdulillah lah setakat ni. Kita pun nampak tak macam ada masalah nak menyelesaikan benda ni. Tapi kenapa macam susah sangat di peringkat kerajaan ni sampai orang ramai mati ni? Benda ni patut boleh pergi cepat. Ya. Kalau tak nak ambil herba ni, hari ni ivermectin, semua dah bercakap pasal ivermectin. Kita dah bercakap setahun lebih lah. Betul. Kita dah bercakap pasal apa ni, hydroxychloroquine. Ya. Boleh pakai? Alhamdulillah ini hari HKL dah pakai. Ya. Kan? No, dia pakai Baru. yalah, betul. Baru ni kan. Nah. Benda ni dah setahun lebih kita cakap. Apa masalah ni? Bila benda dah out of control, baru kau nak pakai. Bukankah lebih baik sekarang ni daripada kau pergi beli benda-benda tu semua? Vaksin yang hari ni kita pun, yalah, benda ni ada yang dibicarakan di peringkat mahkamah di Amerika Syarikat yang melibatkan syarikat-syarikat yang menghasilkan vaksin dan sebagainya. Kalau kau dah tahu, ada banyak negara yang dah menghentikan vaksin-vaksin tertentu ni. Bukankah lebih baik duit yang kau orang pinjam tu kau gunakan beli ubat-ubat macam ivermectin, beli ubat-ubat macam hydroxychloroquine. Kalau kau tak berani lah nak pakai herba semambu ni, ataupun nak pakai barang-barang tradisional lain, kau belilah ubat-ubat yang dah disahkan, sudah diguna oleh beribu lah. Tak ada masalah. Semua 100%. Ivermectin 100% sembuh. Macam orang kena demam semua, kau bagi dia makan ubat, dia baik semua. So kalau dah semua orang yang makan ubat tu baik semua, adakah kita berada dalam keadaan pandemik lagi? Dia sudah jadi endemik. Tapi kenapa kita masih kalut? Kenapa kita masih membiarkan sampai hospital ni tak cukup katil, tak cukup ICU? Kenapa? Sangat pelik, bro. Sangat pelik. Sangat pelik. Kau tanya aku akan suruh semua masjid, semua surau, semua JMB, orang yang duduk flat semua ni, semua JKK kampung semua, semua pergi rebus air semambu, bagi semua minum. Settle masalah. Pergilah kerja. Tak payah nak tutup kilang ni. Tak payah kau nak fikir pasal surat miti susah nak dapat. Masuk line, nak masuk line apa dipanggil? Mohon. Nak mohon kat meeting pun payah nak mampus. Jam sekarang, tengah jam. Payah. Sebaik kita pakai surat kilang Ya. So kilang ada yang jam juga tu. Jam juga. Tak lepas. Okey tu, ini ada satu aduan rakyat tu Dia minta kita beritahu kerajaan lah, tolong sikit. Dia berumur 80 tahun tu. Okey. Dia selalu berulang ke hospital daripada rumah. Jadi biasanya dia akan bawa anak dia naik Grab. Jadi anak dia boleh pimpin dia, boleh menguruskan dia di hospital. Kali ni Grab boleh bawa satu orang je penumpang tu. Macam mana dia nak pergi hospital tu? Itu sebabnya kita meminta pada pihak polis. Pihak polis dia boleh tolong kita.
pihak JPJ boleh tolong kita. Kan? Kalau berhadapan dengan keadaan di mana satu kenderaan lebih daripada 2 orang. Kan? Tengoklah keadaan orang yang berada di dalam kenderaan tersebut selain daripada driver. Kalau orang tu tua, umur dah 80 lebih, takkan dia nak keluar rumah seorang-seorang. Kalau dia ni jenis pergi ke hospital, reti. Tapi lepas tu dia tak tahu ke mana rumah dia nak balik, tak reti. Macam mana? Betul tak? Lepas tu bukan semua yang lepas umur 80 tahun ni semua sihat macam Tuan Dr. Mahathir. Dalam dunia ni aku rasa yang sihat betul-betul macam Tuan Dr. Mahathir tu dia seorang. Yang lain kalau umur macam dia tu bro, dah macam sayur tau. Kalau hidup lah, kalau hidup ramai dah mati. Betul tak? Jadi gunalah budi bicara. Kan? Guna budi bicara. Budi bicara tu penting. Kan? Dan kalau tengok dah beratur ramai sangat roadblock tu, kan? Bagilah jalan lepas. Kan? Nanti dah tak ada orang lain balik, kau boleh tanya seorang-seorang interview. Betul tak? Sebab kadang-kadang menteri ni dia buat keputusan, dia tak fikir benda-benda macam ni semua. So hanya pihak polis je yang boleh tolong menggunakan budi bicara. Sebab kalau kita ada menteri yang pandai guna budi bicara, polis dia cuma perlu ikut arahan. Tapi sekarang kerja polis lebih sikit. Ikut arahan tapi dia kena jadi hakim dalam setiap situasi. Sama ada orang itu patut kita saman ataupun tidak, kan? Atau kita boleh menggunakan ketegasan kita. Tapi kalau tengok orang tua, kalau tak ada orang yang tolong pimpin dia, bawa dia, kemudaratan tu lebih besar daripada dia jalan seorang-seorang. Kan? Bagilah dia ditemani. Kan? Okey. Okey, ini ada soalan saya ingat. Saya rasa dia ni daripada penjawat awam. Ini sama juga dalam kes-kes. Contoh lah, macam aku jalan, aku akan jalan 3 orang bro. Biar budak yang 1,5 ni macam mana? Budak yang setengah ni, Najib ni. Kalau aku keluar, bini aku toki kedai. Aku ni pembantu-pembantu je, macam duta je. Betul tak? Kita orang gaji tak ada, kan? Lain lah kalau aku ni macam Muhyiddin, ada banyak mate, kan? Ini kita kena bawa anak. So macam mana? So gunakanlah budi bicara, kan? Janganlah kira yang setengah tu, kan? Itu yang orang anak yang ada dalam dia seorang. Tapi ada setengah orang, dia ada 2 orang anak kecil. 2 orang anak kecil tu, itulah yang dia bawa pergi restoran, tempat kerja dia. Kan? Betul. Habis kalau kau nak suruh pakai 2 kereta, gunalah budi bicara. Ya, guna-guna bicara. Tu kadang-kadang aku pun, bro, benda ni setiap kali datang je PKP, setiap kali tukar PKP 1 pergi PKP 2, PKP 2, PKPP, PKPD, PKP. Kebodohan ni asyik datang je bro. Diorang ni tak belajar langsung daripada pengalaman yang lepas. Takkan nak kena kita maki, nak kena kita kata dia bodoh, baru dia nak ubah. Telinga diorang ni langsung tak ada sensitivity orang panggil bodoh. Ya, aku kalau orang kata aku bodoh, aku sensitif bro. Kan? Betul tak? Kita at least mesti ada fikir macam mana aku nak elak daripada orang kata kita bodoh. Tapi ni dia kata panggil saya bodoh pun tak apalah, janji ikut SOP. Itu aku beritahu kau orang, pastikan kau orang ikut SOP supaya kau boleh kata dia bodoh. Macam mana Perdana Menteri kata nak panggil saya bodoh, membodoh lah, tak apalah. Untuk berkenaan dengan budi bicara polis tadi tu Ya. Apabila pergerakan ni tidak dibenarkan bergerak lebih daripada 10 km radius tu kadang-kadang tu ada ibu bapa ataupun ibu yang uzur tu, anak dia biasanya datang melawat pagi bagi makan ubat,
mandikan dia ke apa ke. Jadi sekarang ni dah tak boleh. Jadi mak dia yang uzur kat rumah tak ada nak bergerak ni, tak ada siapa nak tengok tu. Macam mana? Takkan tak boleh bagi tengok. Ini kita dah cerita pada raya tahun lepas lagi. Benda ni dah berlaku. Dan dia berulang kali. Dah banyak kali kita cakap dah. Itu sebab sekarang ni dalam keadaan menteri tak mampu untuk membuat keputusan yang munasabah. Tak mampu menggunakan judgement dia dengan baik. Maka pihak polis, pihak penguatkuasa, mereka kena gunakan budi bicara. Dengar. Sebelum kau keluar surat saman tu, kau dengar dulu. Apa sebab orang ni terpaksa pergi lebih daripada 10 km? Ya, betul. Ada kalanya emergency cases. Ya. Ada kalanya ada ubat yang tak boleh dapat dalam radius 10 km. Betul. Dia mesti lebih daripada tu. Ya. Ada tempat kau boleh dapat dengan appointment. Suka tak suka kau kena pergi. Kalau tidak kau tak dapat jumpa dengan doktor. Ya. Betul. Okey. Okey, ini ada sikit. Saya rasa ini daripada penjawat awam lah, dia minta dirahsiakan tu. Dia kata Meridian pinjam 115 bilion. Kenapa nak RM30 daripada penjawat awam tu? Ni tak tahu dia marah RM30 je. Kenapa dia nak minta potong gaji? Potongan gaji lah, potongan gaji lah. RM10 pun nak. Cuba kau kira RM30 kali dengan berapa? 1.6 juta. Penjawat awam. Dia ada ranking dia tu, dia potong tu. 1.6 10. Berapa sen saja? Itulah. Kenapa dia nak duit 160 200 bilion dah ambil, tapi penjawat awamnya duit. Berapa je? Mana pula? Bukan RM10 dah 1.6. 16 RM10. RM10 dah 1.6 Dia juta. kata sini RM30 tak pasal RM30. Dia punya gaji lah. 1.6 juta 6 juta atau 10. 16 Ke 30. 50 kan? Boleh. 30 Ini kalau dekat ini kalau- 50 juta. Dekat 50 juta lah. Ini kalau RM30 lah. 48 juta aja. RM40 juta. 48 juta ni kau bagi pada kroni kau mau buat berapa juta? Yalah. Ini seorang punya direct nego tu kau tarik balik. Kau dah boleh selesai, tak payah nak suruh 1.6 juta orang derma RM30. Kan? Macam dia potong gaji menteri-menteri 3 bulan 3 bulan ke 2 bulan? 3 bulan lah tu. Kan? Dia 3 bulan. Apa dia kesan? Prihatin lah kerajaan. Tunjukkan dia prihatin je lah. Betul lah. Kaki tangan kerajaan sayangkan Perdana Menteri tu. Dia sanggup. Dia willing tu. Yalah, betul tu. Okey. Cukup lah. Cukup lah. Ada lagi? Betul. Cukup lah, cukup. Cukup lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.